Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Baiklah, saya Muhammad Arsad bin Johannes, pensyarah Anda. Bagi subjek kemahiran berfikir ataupun thinking skill, kita teruskan kepada kuliah kita. Ini adalah kuliah topik ke-8 ataupun bab yang ke-8. Saya yakin Anda semua tahu bab ke-8 ni. Daripada nota yang Anda peroleh, kita masuk kepada topik problem solving dan decision making. Apa tu maksudnya dalam bahasa Melayu? Senanglah kan? Problem solving, penyelesaian masalah, dan decision making, membuat keputusan. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ada dua benda yang bermain di fikiran kita sekarang nih. Kita selesaikan masalah dan kita buat keputusan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan terlepas daripada dua benda yang kita akan cerita ini, yaitu selesaikan masalah dan buat keputusan. Buat keputusan dan selesaikan masalah. So, sebagai seorang mahasiswa yang setiap hari Anda diuji dengan pelbagai ujian dari sudut pembelajaran, kehidupan, apalagi perhubungan, persahabatan, apalagi ada macam-macam. Tapi kesemua perkara itu Anda lihat sebagai salah satu masalah yang perlu diselesaikan. Dan di dalam masalah tersebut terdapat beberapa pilihan yang mana Anda perlu membuat pilihan. Itu sedikit ringkasan yang saya boleh buat untuk paper ni. Saya selalu berfikir sendiri dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang saya nampak adalah masalah, penyelesaian masalah dan juga membuat keputusan, dia sering berlaku seiringan. Apa maksud saya? Contoh. Apa masalah saya sekarang? Masalah saya sekarang adalah kekangan masalah internet di rumah. Jadi bagaimana nak selesaikan benda tu? Masalahnya perlu diselesaikan. Masalahnya apa dia? Masalahnya saya tidak ada rangkaian internet yang kuat. Dan sekarang tidak boleh keluar rumah. Ada pelbagai isu yang kalau kita keluar daripada rumah sekarang ni. Saya tidak ada internet. Saya ada masalah dengan internet. So masalah itu perlu diselesaikan. Bagaimana masalah itu dikatakan selesai? Masalah itu dikatakan selesai apabila saya memiliki rangkaian internet. So saya pun terpaksalah membuat keputusan. Keputusannya bagaimana? Saya boleh memilih daripada beberapa syarikat rangkaian internet yang ada. Maka saya pun memilih. Bagaimanakah cara pemilihan saya? Saya akan melihat mana yang boleh memberikan lebih dan bayarnya kurang. Jadi maksudnya apa dia? Bermaksud dalam isu ini, kita pertama sekali dalam kita punya kehidupan nih, kita akan lihat apa masalah yang datang dan apa pilihan yang ada. Masalah yang datang disertakan dengan pilihan yang ada. Adakah masalah yang tidak ada penyelesaian? Ada? Mesti kamu kata ada. Saya pun fikir ada masalah yang ada, yang tidak ada pilihan. Contoh, masalah yang tidak ada pilihan. Kematian. Mati. Adakah kamu diberi pilihan untuk hidup semula ataupun kekal mati? Tak. Mati-mati. Dia tidak akan ada pilihan. Tetapi, sebelum mati kita ada pilihan. Kita nak hidup secara sehat. Atau nak hidup sebagai seorang yang dikatakan penagih rokok yang tegar. Ataupun kita menjadi salah seorang daripada individu yang terlibat dengan gejala-gejala seperti lumba haram, mat-mat motor, contoh. So, 3 isu tersebut. Jadi baik, penagih tegar rokok dan juga pelumba haram sebelum mati. So, problem dia, saya nak hidup dengan gembira. 3 pilihan saja. Contohlah, ini contoh ya. So, saya memilih untuk apa dia? Saya memilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan memilih pilihan pertama, menjadi orang yang baik. Dalam kita memilih itu, apa yang berlaku?
kita telah menyelesaikan masalah dan dalam masa yang sama membuat keputusan yang tepat untuk diri kita. Baiklah, kita teruskan kuliah kita ni kepada slide kita yang pertama, yaitu kita nampak satu gambar kartun ni. Okey. Gambar kartun ni dia kata apa di sini? Apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar ini? Dia perlu membuat keputusankah ataupun menyelesaikan masalah? Bayangkanlah kartun yang terjelir lidahnya itu adalah diri kamu. Okey? Kamu pun graduate. Okey, dapatlah segulung ijazah. Okey? Bila kamu melangkah keluar daripada universiti suatu masa kelak, apa benda yang kamu alami? Kamu kena buat keputusankah ataupun menyelesaikan masalah? Okey, ada yang akan kata menyelesaikan masalah kerana masalah dahulu datang, baru kemudian ada keputusan. Tapi ada juga orang menyatakan, tak, kita kena buat keputusan dahulu. Sebab daripada keputusan tu kita boleh selesaikan masalah. Terpulang pada anda cara anda berfikir. Tidak ada satu ruangan yang kita katakan ini lebih tepat, itu lebih tepat. Tidak. Tetapi saya memberikan ruang kepada anda untuk anda berfikir lebih lagi. Kamu pun bertanya, doktor, kalau doktor macam mana pula? Kalau pengalaman saya selama saya belajar sehingga saya jadi pensyarah, apa yang saya lihat adalah pertama sekali saya graduate, saya kena menyelesaikan masalah saya. Apa masalah saya? Masalah saya pada ketika itu adalah saya memerlukan duit setiap bulan. Okey. Saya memerlukan duit setiap bulan. Kenapa? Sebab nak kena bayar motor, nak kena bayar sewa rumah, nak kena isi perut makan, nak kena hantar sedikit duit ke kampung kepada mak ayah. So, apa yang saya buat? Saya selesaikan masalah itu. Apabila masalah itu diselesaikan dengan cara membuat pilihan. So, pilihan yang ada apa dia? Bekerja di mana? Bekerja di universiti yang ada, bekerja di company luar yang ada, berniaga sendiri, ataupun teruskan belajar dengan mengambil beasiswa. Maka saya pun mengambil satu keputusan daripada 4 pilihan yang ada. Saya pun mengambil untuk menyambung pelajaran 2 tahun lagi dengan beasiswa, yang mana beasiswa itu percuma, dibayarkan makan kita, dibayarkan kehidupan kita, dibayarkan fees ataupun yuran, dibayarkan yuran kita. Saya tak perlu penat-penat, saya dapat duit. Tapi saya belajar saja. So, saya selesaikan masalah keuangan saya dan kemudian saya membuat keputusan saya. Kalau kamu membuat keputusan dahulu, kemudian menyelesaikan masalah, pun tak ada masalah. Terpulang pada kaedah masing-masing. Okey, kita teruskan. Okey, what is it? Apa itu? Apa itu membuat keputusan? Membuat keputusan adalah berkait rapat dengan menyelesaikan masalah. Tengok, dalam statement ini pun dia menyatakan buat keputusan dahulu, baru selesaikan masalah. Saya tidak. Saya selesaikan masalah saya daripada pilihan yang ada, barulah saya membuat keputusan. Itu diri saya. Jangan samakan saya dengan kamu. Pengalaman kita berbeza, kaedah kita berbeza. Okey, teruskan. Kadang-kadang ia sukar untuk dibezakan dan terdapat juga kekeliruan bahawa kedua-duanya adalah kemahiran yang sama. Betul. Orang keliru. Ini sama benda yang sama nih. Tak, dia tak sama. Tapi kaedahnya lebih kurang. Kenapa lebih kurang? Kerana anda kena berfikir. Benda ini melibatkan pemikiran. Kalau anda main rendah saja, anda akan menyesal di belakang hari. Okey? Teruskan. Kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah adalah 2 perkara yang berbeza dan mempunyai keunikan tersendiri. Okey, benda ni akan dihuraikan dengan lebih mendalam selepas ini. Next. Okey. Mind Boost 1. Okey, sebelum kita masuk kepada kuliah secara mendalam, okey, cuba kita bayangkan melalui kenyataan-kenyataan ini. Dan saya mau kamu teka. Adakah ini membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah? Okey, pilih salah satu. Kamu pilih di situ. Saya tak dengar kamu cakap, tapi saya tahu kamu berfikir. Teka, ini buat keputusankah ataupun ini menyelesaikan masalah? Okey, 2 saja. A, buat keputusan. B, selesaikan masalah. Okey, Mind Boost number 1. Bayangkan anda pemain badminton bergu di sekolah anda.
Dan rakan bergu Anda telah berpindah ke kolej lain. Okey. Siapa yang akan menjadi rakan kongsi atau bergu Anda yang baru yang akan dijemput untuk bekerja sama dengan Anda? Okey. So, jawapan Anda yang sedang mendengar. Engkau lah yang sedang mendengar. Sedang makan Maggi apa? Kau makan nasi. Apa jawapan kamu? Kamu bergu dengan member kamu ni di satu kolej yang sama. Tiba-tiba dia pindah ke kolej lain. Apa jadi pada kamu? Kamu nak selesaikan masalah kah ataupun membuat keputusan? Dia hilang, sedangkan kamu main badminton kena bergu. Jadi itu menjadi satu yang dipanggil masalah. Bila ada masalah, maka akan wujudlah pilihan. Selepas itu barulah kamu akan membuat keputusan. Apa pilihan yang ada? Kamu ada kawan-kawan lain yang hebat dalam bermain badminton, takraw dan bola sepak. So siapa yang kamu akan pilih? Tentulah kamu akan pilih yang pandai bermain badminton. Maka kamu pun membuat keputusan dengan mengambil yang pandai badminton. So, mind boost number 1 adalah problem solving, penyelesaian masalah. Okey, kita tengok kepada mind boost number 2. Okey, A, decision making, B, problem solving. Okey, Ahmad. Engkau lah Ahmad. Ahmad, engkau. Ahmad melihat banyak makanan lazat dijual di kafeteria kolejnya. Dengan modal hanya RM5, apakah makanan yang boleh dia beli? Okey. Adakah ini satu masalah? Kenapa ini tak dikatakan masalah? Dan kenapa ini pula dikatakan buat keputusan? Okey, siapa pilih? Angkat tangan, siapa pilih buat keputusan? Okey, siapa pula yang pilih problem solving? Menyelesaikan masalah. Okey. Untuk situasi Ahmad ini adalah tentang membuat keputusan. Dia ada duit RM5. Okey, kalau dia tak mau makan boleh jadi tak? Boleh, no problem. Dia punya suka hati, dia nak makan kah, tak mau makan kah, tapi dia mau makan dengan duit RM5 yang dia ada dan pilihan banyak. So apa dia? Dia membuat keputusan untuk beli makanan yang kurang daripada RM5. Adakah itu satu masalah? Itu bukan penyelesaian masalah. Itu dipanggil menentukan keputusan, membuat keputusan yang tepat dengan nilai yang dia mampu bayar. Okey? Mind boost number 2 adalah tentang decision making, membuat keputusan. Seterusnya, mind boost number 3. Teka lagi. Decision making ataupun problem solving. Okey? Seorang remaja yang terlibat dengan dadah berusaha sebaik mungkin untuk menuju ke jalan yang benar. Okey. So, apa dia ni? Dia membuat keputusan kah atau mau selesaikan masalahnya? Selesaikan masalahnya. Sebab dia sudah memang berada di dalam satu situasi yang bermasalah, yaitu terlibat dengan dadah. Maka, selesaikan masalahnya dengan cara memilih. Lepas selesai masalahnya, baru wujudnya yang panggil decision making. Okey. Mind boost number 4. Okey. Teka lagi. Buat keputusan kah? Okey, ada yang pandai sudah, ada yang faham. Anda mempunyai temu janji dengan rakan Anda. Okey, nak pergi dating ke apakah? Anda telah terlambat. Dan kunci kereta Anda pula hilang. Apa yang kamu kena buat? Okey. Apa ni? Problem solving atau decision making? Ini adalah apa dia? Decision making. Membuat keputusan. Kenapa saya kata membuat keputusan? Kerana kau dah lambat. Kunci keretamu pun hilang. Buatlah keputusan. Cancel perjumpaan ini, cancel dating ini dengan cara call kawan kamu tu. Telefon kawan kamu, bagi tahu kita tak boleh jumpa pada hari ini. Kenapa? Sebab saya ada masalah, hilang kunci dan waktu pun semakin lewat. Okey? Lepas buat keputusan, baru selesaikan masalah kamu. Okey? Nampak tak? Priority yang mana kamu kena buat. Sama ada
Nak buat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Samalah macam kamu di universiti. Okay? Kamu ada assignment, saja kamu longgo 6 subjek. 6 subjek longgo assignment, buat bodoh sampai 1 minggu. Selepas 1 minggu sebelum hantar, buat serentak ke 6 assignment. Terus jadi muka macam belacan. Apalagi muka bau pun bau asam. Kenapa? Tak mandi, tak tidur, muka kemek kan, muka tumbuh jerawat kan? Teruk ya. Kenapa? Sebab stres, tertekan. Kenapa? Kerana dia tidak pandai yang dipanggil melakukan penyelesaian masalahnya. Sebenarnya bila dapat assignment banyak, problem solvingnya adalah buat lebih awal. Bila buat lebih awal, maka kamu boleh membuat keputusan sama ada assignment A dibuat pertama atau assignment D buat pertama. Lepas tu assignment kedua buat assignment yang kelima. Kamu ada pilihan yang pelbagai. Kenapa? Kerana problem kamu kena menyiapkan assignment. Tapi apabila kamu mengambil keputusan lebih awal untuk mengumpul assignment tersebut sehingga seminggu yang terakhir, maka kamu akan jadi macam zombie. Zombie plan yang selalu aku main dalam telefon tu, kamu jadi macam tu. Okey? Jadi, pastikan pilihan kamu tepat. Problem solving ataupun decision making. Dalam apa juga yang keputusan yang kamu nak ambil. Kamu remaja. Okey. Remaja yang sedang orang kata membesar dewasa. Fikiran kamu apa dia? Dipengaruhi oleh rasa cinta, rasa sayang. Okey. Kamu Latifah. Latifah ke siapa lagi namamu? Salma. Siapa lagi ni? Siti. Kamu 3 orang. Kamu jatuh cinta dengan satu orang lelaki yang paling handsome lah di kelas kamu. So adakah itu problem solving ataupun decision making? Adakah itu problem ataupun kamu kena membuat keputusan? Itu kamu kena buat keputusan. Kamu kena buat keputusan sama ada mau bercinta atau tidak bercinta. Sekiranya kamu memilih untuk bercinta, maka masalah jiwa yang kamu sedang alami sekarang ni akan selesai apabila kamu berterus terang. Wahai Kamal, aku jatuh cinta dengan Hang, contoh. Tapi apabila kamu memilih untuk tidak berterus terang ataupun memilih untuk tidak bercinta, maka masalah kamu juga akan selesai. Kenapa? Kerana kamu melihat masalah itu kerana jiwa kamu bergelora, cinta sedang membuak-buak. Okey? Dan apabila kamu memadamkan perasaan itu dan kamu lontar jauh-jauh daripada kehidupan kamu, masalah pun selesai. So, percintaan adalah melibatkan decision making, membuat keputusan. Okey, kita teruskan slide kita. Okey, kita masuk kepada perbezaan. Apa perbezaan di antara buat keputusan dan juga menyelesaikan masalah? Pertama sekali, membuat keputusan boleh ditarifkan sebagai proses mental yang melibatkan orang yang membuat pilihan terbaik daripada beberapa pilihan yang ada berdasarkan kriteria, tujuan dan spesifikasi yang diperlukan. Contoh, macam tadilah kisah Siti dan Salma yang adakah ingin bercinta atau tak bercinta. Okey, dia melibatkan pemikiran mereka. Nak bercintakah tidak? Bercintakah tidak? Tidakkah bercinta? Okey, so mereka ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, bercinta. Pilihan kedua, tak bercinta. Pilihan ketiga, berterus terang. Tapi simpan deposit siap-siap. Maksudnya, lepas kita graduate, kita kahwin. Tapi sekarang jangan bercinta. Contoh, 3 keputusan yang dibuat. So, daripada 3 keputusan ini, yang mana pilihan terbaik? Nampaknya pilihan yang terbaik yang dilakukan oleh Siti ialah dia memilih untuk meletakkan deposit. Deposit. Bukan deposit duit tu. Maksudnya dia meletakkan satu perjanjian. Kamal, saya sudah jatuh cinta dengan Hang. Maka, bolehkah Hang berjanji dengan aku? Lepas kita belajar nanti, kita kahwin. Tapi dalam universiti ni, kita buat macam tak ada apa-apa hubungan. Kita tak bercinta. Kita fokus pada pelajaran kita. Dan Salma pula membuat keputusan yang sama juga, yaitu untuk bercinta. Kenapa? Kerana dia mengetahui sekiranya dia tidak bercinta dengan Kamal, Kamal diketahui sebagai seorang remaja yang
hot. Oh, hot nah. Pelajar yang handsome. Apa namanya? Kacak bergaya. Nanti kalau terlepas rugi. Dan tak jumpa dah di muka bumi Malaysia sehandsome Kamal. Ini Kamal bukan Kamal yang student nih. Ini Kamal lain. Okay? So, pilihan berbeza-beza. Tapi mengikut apa tujuan kamu. Okay, tujuan memang nak kahwin, dia akan pilih cepat. Tujuan nak belajar sungguh-sungguh menjadikan sebagai pendorong, dia akan letak deposit. Oh, okey, deposit. Sementara itu, kita teruskan ya. Menyelesaikan masalah adalah proses mental bertujuan untuk mengatasi halangan yang dihadapi oleh matlamat dan kriteria tertentu. Contoh, masalah percintaan tadi. Adakah itu masalah? Tak, itu bukan satu masalah yang serius. Masalah di sini yang bermaksud adalah, kita bayangkan Salma dan Siti, nama yang sama kita gunakan. Sekiranya mereka tidak membayar yuran untuk semester ini, maka mereka tidak boleh menyambung pengajian mereka dan mereka terpaksa untuk tangguh belajar dan extend. Tidak boleh graduate pada setahun hadapan atau semester hadapan, tapi mereka graduate pada waktu yang berbeza, lebih jauh lah, lebih lama sikit. Adakah itu masalah? Adakah mereka nak membuat keputusan? Itu mereka kena melakukan yang dipanggil menyelesaikan masalah. So, bagaimana masalah ini boleh selesai? Pertama sekali, adukan pada ibu bapa. Mungkin mereka boleh bantu. Kedua, membuat kerja sampingan. Okey, mungkin ada kerja-kerja tertentu yang boleh mendapatkan wang dengan cepat. Okey, mungkin berniaga online. Ketiga, apa yang dia boleh buat? Tangguhkan pengajian. So, memang nampak seperti pilihan yang ada, tapi semua pilihan tersebut bertujuan mengatasi halangan yang dihadapi. Apa halangannya? Tidak ada duit. Bagaimana selesai? Minta daripada mak ayah dan adik-beradik yang lain. Selesaikah masalah? Selesai. Kenapa? Karena mampu membayar yuran dan meneruskan pengajian. Okey, faham? Kita teruskan. Next. Okey, kalau ada masalah apa-apa, WhatsApp direct. Okay. Decision making. Okey. Kita nampak langkah-langkah dalam membuat keputusan. Di dalam kita membuat satu-satu keputusan, okey. Di dalam kita melakukan sesuatu, membuat satu keputusan, dia terdapat 5 langkah utama. Langkah pertama sekali, kita kena kenal pasti keperluan untuk membuat keputusan. Okey, contoh, membuat keputusan. Aku nak bercinta. Salma dengan Siti tadi. Dia berebut satu lelaki nama Kamal. Dia nak bercinta. Kenal pasti keperluan untuk membuat keputusan. Perlu sangat ke? Penting sangat ke nak bercinta ni? Penting sangat ke nak bercinta di universiti ni? Okey. Penting atau tak penting? Okey, dia meletakkanlah. Contohlah mereka berdua mengatakan penting. Okey. Nombor 2. Pertimbangkan pilihan yang ada. Pilihan yang ada, bercinta, jangan bercinta, letak deposit, perjanjian. Habis daripada universiti, baru kahwin. Tapi, janji tidak main kayu 3. Pilihan apa yang ada yang terbaik? Banyak pilihan. Pilih yang mana menguntungkan diri kamu. Ketiga, apa dia? Fikirkan bagi setiap satu tentang sebab, akibat, dan nilai. Okey, ada 3 pilihan tadi. Bercinta contoh. Kalau bercinta, apa jadi? Apa sebabnya? Sebabnya sayang. Kalau lepas Kamal ni rugi. Kita tak jumpa ada orang se-handsome Kamal. Okey. Sebabnya begitu. Akibatnya? Mungkin boleh gagal. Sebab fokus bercinta, duit PTPTN pun tak cukup. Kan? Zaman sekarang makan pun mahal. Jadi, kita pun nilai. Okey kah tak okey? Tak okey kot. Tak okey. Pilihan pertama tak okey. Okey, pilihan yang kedua. Jangan bercinta. Sebabnya, takdir dan jodoh telah ditentukan Tuhan. Nak penat-penat fikir pasal cinta. Buat apa? Nanti bercinta teruk-teruk, last-last dia kahwin dengan orang lain. Saya pun kahwin dengan orang lain. Saya apa? Waste your time, waste my money. So, rugi dua-dua. Buang masa, buang duit, merosakkan perasaan. Akibatnya apa dia? Akibatnya menyebabkan gagal di dalam pelajaran juga. So, kita nilai.
Untung kata untung kalau pilih nih? Untung. Sebab, kenapa? Sebab aku boleh fokus. Kalau aku cinta, aku tak boleh fokus. Oke, pilihan yang terakhir. Letakkan perjanjian ataupun deposit. Deposit dari sudut perasaan. Lepas kita belajar, kita kawin. Sebabnya kenapa? Sebab kita perlu ada satu perjanjian supaya jujur. Kesannya? Kesannya macam-macam lah. Bolehkah Kamal jujur? Dan bolehkah Siti atau Salma jujur? Kalau dinilai semula, ini seperti angan-angan menjenin. Nanti tiba-tiba macam cerita Melayu, drama Melayu. Oh, saya minta maaf. Saya telah bertemu dengan seorang yang sangat baik, sangat ikhlas, dekat diri dengan Tuhan. Itu cerita Melayu lah. Dan akhirnya Anda pun ditinggalkan. Maka bersedihlah diri Anda. Maka daripada 3 pilihan, 1, 2, dan 3, yang mana yang terbaik? Pilihan nomor 2. Tak payah nak bercinta, sibuk-sibuk. Nanti sampai jodoh kawin juga. Tentu, kita pergi kepada nomor 4. Tentukan pilihan terbaik berdasarkan nilai-nilai dan kriteria yang ada. Kamu sudah ada pilihan, ada senarai, dan kamu nampak nomor 2 yang terbaik, barulah kamu masuk kepada langkah yang kelima, yaitu buatlah keputusan. Apa keputusannya? Saya memilih untuk tidak bercinta. Kamal, you boleh pergi jauh-jauh daripada hidup saya nak fokus pada pelajaran saya. Itulah yang dipanggil membuat keputusan. Kenapa penting membuat keputusan nih? Kenapa penting? Ia penting kerana bagi mengelakkan kita membuat kesilapan semasa berfikir dan mengambil tindakan yang tidak akan memberi manfaat kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, menggunakan sumber maklumat yang sedia ada. Sumber maklumat ni maksudnya apa dah? Sumber maklumat daripada internet kah, daripada kawan-kawan kah, daripada pengalaman kah? Ketiga, pertimbangkan dan nilai semua pilihan yang ada. Itu yang bagusnya. Sebab kita ada banyak pilihan, 10, 11 pilihan. Tengok satu-satu mana yang terbaik. Keempat, boleh membuat pilihan yang terbaik. Ya, confirm lah. Itu saya selalu buatlah dan saya selalu untung dalam banyak perkara. Refleksi sebelum melaksanakan tindakan, itu adalah tindakan lebih awal kita sebelum satu keputusan kita ambil. Bertindak berdasarkan keputusan yang dibuat berdasarkan kriteria dan tujuan. Sangat penting di dalam membuat keputusan. Kamu di sekarang tahun 2 ada, tahun 1, ada yang sedang mendengar nih tahun keempat, semester terakhir. Kamu bakal bertemu perkara ini di hujung semester ataupun di saat ini. Kamu akan membuat keputusan. Keputusan apa yang terbaik untuk diri kamu? Itu terpulang pada cara kamu berfikir dan cara kamu menilai suatu pilihan yang ada. Sama ada baik untuk diri kamu atau tidak baik. Next. Bayangkan. Ini salah satu contoh ya. Contoh yang perlu kamu fikir. Bayangkan kamu dan kawan-kawan kamu berada di kawasan hutan untuk aktiviti hiking. Apabila hari semakin gelap, Anda dan rakan Anda menyadari Anda semua telah tersesat di dalam hutan. Soalannya, apakah tindakan yang perlu Anda ambil? Apa tindakan yang kamu perlu ambil? Engkau dan kawan-kawanmu pergi hiking di mana bukit tak tahu. Hiking, gelap. Gelap tak tahu jalan, rupa-rupanya sudah sesat. Ada yang sedikit macam lembut-lembut dah menangis. Kenapa menangis? Takut, panik. So apa tindakan yang kamu perlu ambil? Buatlah keputusan. Apa keputusannya? Apa pilihan yang ada? Kita gunakan teknik yang kita belajar tadi. Apa keperluan yang kamu apa keperluan untuk membuat keputusan kamu? Dia sangat penting. Keputusan yang kamu akan ambil ini, keputusan tersebut sangat penting. So, apa pilihan yang ada? Dah sesat. Pilihan pertama, kita kena buat apa? Kalau daripada buku ataupun senarai yang kamu ada nih, kamu kena pertama sekali senaraikan semua pilihan yang ada. Senaraikan semua pilihan yang ada. Kedua, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu boleh buat dengan pilihan yang ada? Ketiga, bagaimana untuk menentukan pilihan yang terbaik?
Oke. Ini soalan-soalan yang wujud ya. Oke. Keempat, berdasarkan pilihan-pilihan yang ada, kenal pasti apakah keputusan yang kamu boleh buat dan mengapa. Dan yang kelima, terangkan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai keputusan pada soalan keempat. Oke. Kita masuk kepada slide yang seterusnya, yaitu kita melihat ada 5 step utama, A, B, C, D, dan E. Step yang pertama, langkah yang pertama, A. Pilihan yang ada, hampa semua sudah sesat. Engkau semua dan kawan-kawan engkau sudah sesat di dalam hutan. Pertama sekali, keputusan yang ada, pilihan yang ada, teruskan berjalan. Oke. Ada 4-5 orang yang sado, berani, hari-hari makan besi. Bukan makan besi, maksudnya itu, gym. Badan betul-betul. Apa yang kita kena buat? Teruskan berjalan. Kita yakin, kita boleh keluar dari hutan ini. Bercakap dengan hebatnya. Oke. Berkeyakinan tinggi. Kedua, pilihan kepada kawan-kawan yang lembut-lembut sedikit. Kami takut, kami takut. Oke, apa dia kata? Kita berkemah di sini saja. Oke. Pilihan yang ada lagi, lain. Dapatkan bantuan. Dengan cara apa? Menjerit ramai-ramai. Tolong, tolong. Oke. Tapi adakah orang dengar? Apa? Itu sebagai pilihan. Dan pilihan yang keempat apa yang kita buat? Ini pilihan bagi ketua yang pemalas lah. Tak apalah, tak payahlah kamu nak jerit-jerit jalan. Kita rehat saja. Tak payah pasang kemah, kita rehat di sini. Oke? Kalau pasang kemah, dah gelap. Kita duduk. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Jaga diri masing-masing. Oke? So, daripada 4 pilihan yang ada, semua pun mengundi. So, mereka membuat pilihan untuk berkemah di sini. Karena tak ada kemah, bahaya. Nanti ada binatang. Ular ke, kalajengking ke, lipan ke, boleh gigit. So, mereka pun buat pilihan yang dipilih pada B, berkemah di sini. Oke. Bila berkemah di sini, apa akibatnya? Apa kebaikan kalau kita berkemah sini? Bincangkan. Kalau kita berkemah di sini, pertama sekali, pilihan keempat kita dapat, yaitu berehat kita dapat. Oke? Kedua, apa lagi? Ancaman hewan liar? Ada tak? Kalau kita berkemah di sini, ada tak ancaman hewan liar? Mana tahu ada harimau ke apakah? Ada tak? Mungkin ada. Oke. Kita tengok. Yang pertama tadi, mendapat rehat. Akibatnya, kesannya, kita tidak akan meneruskan perjalanan. Dan adakah itu penting? Sangat penting. Tenaga diperlukan. Karena dalam hutan kita penat, pengsan, boleh mati dalam hutan. Oke. Keputusan yang kita ambil yaitu ancaman hewan liar. Ada tak? Ya, hutan pastinya ada hewan liar. Dan itu adakah penting? Penting. Kita perlu cari satu tempat yang mana tempat tersebut difikirkan selamat daripada ada ancaman hewan liar. Gangguan terhadap makhluk gaib, hantu, jin, syaitan. Oke? Karena apa? Karena tempatnya sangat gelap dan tiada siapa di sekelilingnya. Adakah itu penting untuk difikirkan? Tak payah fikirlah. Benda itu di mana-mana pun ada. Oke? So, nilainya tidak penting. Oke? Tidak penting. Seterusnya, kalau kita berkemah di sini, apa kita dapat? Mendapat tenaga. Kenapa? Karena sudah rehat dan boleh makan. Dan adakah itu penting? Ya, penting. Oke? Dan seterusnya, kalau kita berkemah di sini, apa kita buat? Mungkin kita boleh sakit. Kenapa sakit? Karena ada yang sudah penat berjalan. Oke? Dan tak jumpa jalan keluar. Apa jadi pada Anda? Mungkin sakit itu semakin melarat. Dan adakah itu penting untuk difikirkan? Ya, penting. Maka, kriteria apa yang kita fikirkan daripada semua benda ini? Daripada semua keputusan yang diambil kerana nak berkemah di situ, kita melihat keputusan tersebut kriterianya adalah lebih kepada keselamatan. Kenapa keselamatan? Yalah, semua kita nak selamat lah. Dah masuk hutan, takkan kau nak keluar hilang kepala kan? Mesti kau nak selamat semua, sehat, dapat jumpa ibu bapa semula. Okey, maka I, keputusannya diambil apa dia?
hanya boleh dibuat selepas mengambil kira semua pilihan di sebelah. Maka pilihan kita ambil berkemah di sini. Itulah kaedah membuat keputusan. Okey. Kita teruskan. Apa lagi? Problem solving. Penyelesaian masalah. Tadi membuat keputusan, sekarang menyelesaikan masalah pula, okey? Menyelesaikan masalah merupakan satu ukuran kejayaan. Okey, ukuran suatu kejayaan bukanlah diukur sama ada anda boleh menghadapi masalah yang sukar untuk ditangani atau tidak, tetapi ia diukur dengan cara melihat sama ada masalah tersebut sama dengan masalah anda pada tahun yang lepas. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak perlu diuji teruk-teruk. Baru lepas itu kita berjaya dengan ujian tersebut, dikatakan kita hebat. Tidak. Tetapi sekiranya ujian tersebut sama masih macam tahun lepas, bermakna anda tidak melakukan perubahan dalam kehidupan anda. Karena apa? Karena masalah yang lepas masih sama anda hadapi sampai sekarang ini. Contohnya apa dia? Masalah sifat malas. Kesannya apa dia? Pelajaran tertunggak pula. Pelajaran tertunggak, kawan-kawan tak mau kawan, dan masalah tersebut sama setiap semester. Kenapa begitu berlaku? Karena diri anda sendiri. Anda tidak mau adanya perubahan. Okey, next. Lima langkah dalam menyelesaikan masalah. Okey, 5 langkah dalam menyelesaikan masalah. Pertama sekali, langkah pertama, sedar dengan masalah tersebut. Okey, kita ambil masalah apa nih? Masalah nak graduate. Nak graduate kah atau terpaksa extend? Okey, sedar masalah nih. Aku boleh grade kah atau tak boleh grade? Okey. Kedua, fahami masalah tersebut. Masalah tersebut pentingkah untuk anda atau tak penting? Ketiga, apa pilihan yang ada? Apa pilihan yang ada? Macam-macam pilihan yang ada. Belajar sungguh-sungguh, tak payah belajar, pergi kerja, bercinta. Okey. Keempat, meneroka akibat daripada pilihan. Kalau aku pilih A, apa jadi? Kalau aku pilih B, apa jadi? Kalau aku pilih C, D, E, apa jadi pada kehidupanku? Itu semua dipanggil pilihan yang ada. Nomor 5, pilihan terbaik. Pilihlah pilihan terbaik sebagai jalan penyelesaian. Maka saya memilih untuk saya belajar sungguh-sungguh supaya saya boleh graduate pada tahun ini. Okey, ini adalah masalah tentang nak graduate atau tidak. Okey, next. Okey, kalau kita tengok kepentingan di dalam penyelesaian masalah. Apa kepentingan penyelesaian masalah nih? Ada orang menghadapi masalah, tak payah fikirlah, biarlah tidur saja, biar nanti masalah itu selesai sendiri. Tak. Masalah tak boleh selesai sekiranya anda tidak bertindak. Masalah mungkin selesai, tapi lama. Jadi semakin cepat anda bertindak, masalah akan semakin cepat diselesaikan. Pertama sekali, kepentingannya, boleh mencari penyelesaian terbaik. Pilihan ada 5. Mana yang terbaik? Okey. Kedua, berhenti bertindak dengan tergesa-gesa. Kadang-kadang kita panik, kita akan mengambil keputusan sembrono, okey, ataupun tergesa-gesa. Maka dengan adanya penyelesaian masalah yang kita boleh fikir dengan baik, maka kita tidak akan tergesa-gesa. Okey, teroka dan pertimbangkan banyak pilihan, betul. Membolehkan individu berfikir secara sistematik dan rasional. Ya, bila kita ada masalah, kadang-kadang kita tidak rasional. Maka kita kena ambil sedikit masa untuk bertenang dan kita boleh berfikir secara sistematik dan lebih rasional. Seterusnya, membolehkan tindakan terhadap keputusan yang telah diambil dan mengambil kira semua faktor. Dan yang terakhir, refleksi sebelum melaksanakan suatu tindakan. Lihat semula apa kebaikan dan keburukan sekiranya mengambil suatu tindakan. Inilah kepentingannya. Dia macam membuat keputusan, tapi dia lebih kepada penyelesaian masalah. Sama tapi tak serupa. Okey? Kita lihat kepada contoh yang diberikan. Okey?
Lihat gambar ini dengan teliti dan jawab soalan di bawah. Oke, tadi sesat dalam hutan. Oke, sesat dalam hutan dan dia lebih bercakap tentang pilihan yang ada. Bagaimana pilihan itu boleh dikaitkan dengan keputusan yang diambil. So, sekarang nih gambar ini melihat kepada masalah yang dihadapi. Jelaskan keadaan di dalam gambar ini, pertama. B, apakah masalah dengan situasi ini? C, kedua lelaki menghadapi masalah untuk menyelamatkan kanak-kanak ini karena arus sungai yang tinggi ataupun deras dan tempat tali yang diikat hampir runtuh. Oke, sekiranya Anda melihat keadaan ini, bagaimanakah Anda boleh membantu mereka? Oke, macam mana kita nak bantu orang-orang nih? Orang-orang itu di padi kan. Bagaimana kita nak bantu mereka nih? Ada satu pegang tali, ada satu tarik tali, pokok pun nak runtuh, lepas tu dua dalam sungai dengan air arus sungai yang deras. Pertama sekali, apa dia? Pertama sekali, apa masalahnya? Dia ada 5, sama seperti membuat keputusan. Penyelesaian masalah ini pun ada 5. Pertama sekali, masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana cara untuk menyelamatkan 3 orang daripada air sungai yang deras. Oke, jadi apa pilihan yang ada? Pilihan yang ada pertama sekali, ikat tali pada pokok yang lebih kuat. Oke, kita pun fikir, bolehkah kita ikat pada pokok yang lebih kuat? Mungkin boleh. 2, dapatkan pertolongan daripada orang lain. Boleh tak? Boleh, tapi mungkin lambat sebab kawasan itu sunyi. 3, gunakan kayu yang keras untuk tarik mereka. Bolehkah? Sedangkan tali yang lembut pun mudah untuk mereka pegang, sukar untuk ditarik. Kalau kayu, dengan kita sekali jalan dengan arus deras tuh. Oke. 4, lompat ke dalam sungai untuk membantu. Sekarang tuh dalam sungai itu udah ada 2 orang. Kau lompat jadi masalah makin banyak. Oke. Jadi jangan lompat. So, kita pun mengambil pilihan. Pilihan yang diambil apa dia? Ikat tali pada pokok yang lebih kuat. Oke. So, kalau kita ambil itu, apa kesan yang berlaku sekiranya pilihan mengikat tali pada pokok yang lebih kuat diambil? Pertama sekali, kesannya mungkin memerlukan sedikit masa untuk mengikat tali dan melepaskan tali. Oke, kan kita ikat di pokok yang nak runtuh. Mungkin diambil masa. Adakah dia membantu atau tidak? Oke, nampaknya keadaan itu tidak membantu. Karena apa? Karena keadaan kecemasan memerlukan tindakan yang pantas. Kita tak sempat dah nak buka-buka tali. Air sungai deras. Kalau kamu bayangkan sungai yang deras, gila kan. Sungai yang menggila nih air dia. Kamu tak ada masa dah nak ikat-ikat. Dan benar tak membantu. Oke, apa lagi kesannya? Arus sungai yang kuat dapat menenggelamkan mereka. Adakah dapat membantu mereka? Tidak. Bolehkah kesan dilihat sebagai nilai penting? Tidak. Karena apa? Karena mangsa perlu diselamatkan terlebih dahulu. Apapun prioritinya adalah kita kena selamatkan mangsa. Oke, pilihan ketiga apa dia? Kesan ketiga apa dia? Orang yang datang dan menolong mungkin jatuh ke sungai. Betul? Membantu atau tidak? Tak membantu. Dengan kita sendiri akan hanyut nanti. Dan mungkin kita pun akan mati. Jadi kita pertama, adakah nilai yang penting? Penting. Kenapa? Karena keselamatan kita kena utamakan terlebih dahulu. Elok boleh mati 3 orang, dengan kita mati 4 orang mati sekaligus. Maka ikat tali pada pokok yang lebih kuat itu adalah pilihan yang kurang baik. Maka kita pergi kepada I, yaitu penyelesaian baharu. Ubah suai penyelesaian dan elakkan masalah lain. Oke, jom sekarang kita fikir. Ikat di pokok pun tak boleh. Dapatkan pertolongan orang pun tak boleh. Apa yang kita boleh buat? Apa pilihan yang lain ada lagi? Oke, kita pun pergi lari ke kereta kita dan tengok dalam kereta ada tayar kereta. Oke, tayar kereta dan ada tali lebih dalam kereta kita. Ikat tayar tersebut pada tali, kemudian baling kepada mereka
dan mereka berpaut pada tayar tersebut, dan kita bersama orang yang di atas tebing itu tariklah mereka yang dua di dalam sungai itu. Oke, kita pikir balik. Kalau kita lakukan begitu, adakah dia membantu? Membantu. Kenapa? Dari sudut keselamatan kita selamat, dan mereka pun boleh selamat. Adakah cepat? Cepat, sebab kereta kita parking sebelah sungai, walaupun tak ada dalam gambar. Oke. Apa lagi kita boleh buat? Macam-macam. Kereta kita, pilihan yang ada. Kereta kita ikat tali, oke, dan tali tersebut kita baling ke dalam sungai. Bagi mereka pegang tali tersebut, dan kita naik kereta kita perlahan-lahan jalan. Dan mereka secara perlahan-lahan akan naik ke atas darat. Kenapa? Karena arus deras. Mereka pegang tali, arus yang deras, mereka boleh harungi. Kenapa? Sebab kita tarik menggunakan kereta kita. Oke, itu cuma andaian saya, pikiran saya. Mungkin Anda ada jawaban yang lain lagi. Dan jawaban Anda itulah penyelesaian kepada masalah. Oke, sampai sini saja kuliah saya. Dan ini bab masuk dalam kuis. Terima kasih. Assalamualaikum.